السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, man najah? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik alayka lisanak waliyasa'ka baituk wabki ala khati'atik, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, kata dia, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man najah? Wahai Nabi, yang kata kelepasan itu apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi kata yang pertama, amsik alaika lisanak. Nabi kata kelepasan itu ialah apabila kamu boleh tahan lidah kamu daripada bercakap benda yang berdosa dan salah. Satu orang sahabat nama dia Uqbah bin Amir, dia tanya Nabi, dia kata an-najah, kelepasan itu apa? Yang kata kita lepas daripada beban, daripada dosa, daripada neraka, yang kata lepas, kelepasan itu apa? Nabi kata kelepasan itu ialah satu, kalau sekiranya kamu boleh kontrol lidah kamu, lidah kamu tidak buat dosa, kamu terlepas. Maksudnya terlepas daripada dosa, terlepas daripada neraka, terlepas daripada buat benda sia-sia. Kerana lidah, dua orang kawan baik boleh masa muka. Lidah, dua orang kawan baik daripada budak-budak dulu sampai umur remaja, sampai jadi orang dewasa, sampai orang tua, berkawan punya lama, kadang-kadang kerana lidah masa muka. Kerana lidah kadang-kadang kita musuh dengan orang. Kerana lidah dia, dia tak curi harta kita, dia tak main pukul kita. Tapi kerana lidah dia, dia bercakap sesuatu yang tak betul tentang kita, punca jadi kita dengan dia musuh. Bahkan kerana lidah kadang-kadang boleh bunuh di antara satu sama lain. Kerana lidah, mula daripada hangat hati, lepas tu dia main sekali dengan marah, lepas tu dia hilang akal, dia pergi bunuh. Kerana lidah kadang-kadang masyarakat jadi rosak, jadi kucak kacir. Kerana lidah, anggota masyarakat boleh bergaduh, boleh berkelahi, boleh tak bertegur siapa, boleh tak hidup secara bermasyarakat. Bila disiasat-siasat, rupa-rupanya punca lidah. Kerana lidah, negara boleh jahanam. Kerana lidah, ada orang boleh dibocor
rahsia negara dia kepada negara lain yang mengakibatkan rosak jahanam ditawan sesebuah negara. Maka Nabi SAW kata, di antara kelepasan itu ialah kita boleh kontrol lidah. Kita terlepas daripada dosa, kita terlepas daripada bergaduh, kita terlepas daripada bermusuh-musuh, kita terlepas daripada masyarakat jadi rosak, kita boleh terlepas daripada benda-benda tak elok ni kalau sekiranya kita semua pakat-pakat boleh jaga lidah. Nabi kata yang kedua, wal yasa'ka baituk. Kelepasan yang kedua ialah apabila rumah kamu luas. Maknanya Nabi SAW nak beritahu, kata Islam mengiktiraf orang yang ada rumah luas, rumah lapang. Kerana rumah lapang, kerana rumah luas, kita terlepas daripada menghadapi masalah anak yang tak mau duduk di rumah. Kadang-kadang budak-budak muda hari ni, anak-anak hari ni, dia tak mau duduk rumah. Bukan pasal apa? Pasal rumah terlampau sempit. Rumah 2 bilik, rumah 3 bilik, 1 bilik mak pak duduk, 1 bilik kak dia duduk, 1 bilik untuk anak jantan duduk. Kalau anak perempuan ada 5 orang duduk sebilik, anak laki-laki ada 4 orang duduk sebilik, tak selesa. Bila tak selesa, dia nak cari keselesaan. Bila dia nak cari keselesaan, dia duduk luar rumah. Bila dia duduk luar rumah, dia jumpa orang-orang jahat. Bila dia jumpa orang jahat, dia rosak. Bila disiasat-siasat, bila disemak-semak balik, tengok-tengok punca yang anak pergi jadi rosak ni. Punca dia satu benda yang kita pandang kecil, rupa-rupanya dia membawa kesan besar. Punca dia apa? Rumah sempit. Maka Nabi SAW kata, di antara kelepasan ataupun di antara kelapangan manusia itu ialah wal yasa'ka baituk. Kamu memperluaskan rumah kamu. Maknanya Islam mengiktiraf rumah yang luas, rumah yang selesa. Yang ketiga, Nabi kata wabki ala khati'atik. Kelepasan yang ketiga ialah apabila kamu menangis di atas kesalahan-kesalahan dan dosa kamu. Tak ada manusia yang tak buat salah, yang tak buat dosa, yang tak buat silap. Tak ada manusia yang terlepas daripada buat silap. Dalam dunia ni semua orang ada buat silap. Maka orang yang paling baik ialah orang yang buat silap, kemudian dia menangisi kesilapan dia. Dia menyesal atas silap dia. Dia kesal atas silap yang dia buat. Dia menangis, menyesal atas silap dia. Maka orang yang boleh menangis kerana menyesal silap dia, orang ni terlepas daripada mengulangi silap yang sama. Maka hati-hati, jangan sampai kita banyak buat silap. Kerana silap ni semua orang buat, tapi hati-hati, jangan sampai kita terlampau banyak buat silap. Kerana kalau kita terlampau banyak buat silap, kita syarat dengan dosa. Tapi kalau kita terbuat juga silap ini, menyesallah atas kesilapan itu, menangis minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bulan puasa nak mai tak lama lagi. Inilah masa untuk kita amalkan yang Nabi kata tadi. Setidak-tidaknya sebulan-bulan puasa kita boleh pelihara lidah kita. Nabi SAW bersabda, Nabi kata as-sawmu junnah. Nabi kata yang dikatakan puasa itu junnah. Dia perisai, dia pelindung. Fa idza kana yasumu ahadukum fala yarfud wala yafsuk wala yajhal. Nabi kata, maka apabila seseorang kamu puasa, maka janganlah kamu yafsuk, maka janganlah kamu yarfus, cakap kotor. Dalam bulan puasa, sedaya upaya. Kalau tabiat kita suka bercakap benda kotor, suka bercakap benda lucah, suka bercakap benda-benda yang tak elok, bulan puasa jangan. Nabi kata puasa itu ialah perisai, maka dalam tempoh kamu berpuasa, fala yarfus, maka janganlah sekali-kali kamu cakap kotor. Wala yafsuk,
maka jangan sekali-kali kamu buat jahat. Wala yajhal, maka jangan sekali-kali kamu menjahili hukum. Nabi kata, fa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu tengah puasa, mai satu orang maki kamu, mai satu orang dia caci kamu, mai satu orang dia bercakap tak elok kepada kamu, ataupun dia ajak kamu bergaduh, falyaqul inni sha'im, kata dekat dia, aku puasa. Jangan jawab apa dia kata, jangan lawan cakap dia, jangan. Kerana kita lawan dia, kita jawab apa yang dia kata, kita sopa dia. Maka Islam ajak kita, walau orang cemuh kita, walau orang maki kita, walau orang caci kita, walau orang kata apa dekat kita, kalau dia kata tu betul, kita dengar, boleh bagi peringatan dekat kita, mungkin mudah-mudahan dia dapat pahala. Tapi kalau dia caci kita, kalau dia cemuh kita, kalau dia kata sesuatu yang tak betul tentang kita, dan dia kata dengan niat yang tidak betul, nak penjatuh kita, nak mengaibkan kita, nak menjijikkan nama kita pada mata orang dan sebagainya, kalau itu niat dia, maka memadai Allah membalas perbuatan dia. Cerita nak jawab balik, cerita nak balas balik, cerita apa? Cerita ni semua menjatuhkan kita pada kedudukan dia. Maka Nabi SAW kata, kalau mai orang yang macam ni, fa in imru'un syatamahu, kalau sekiranya ada satu orang manusia, dia tiba-tiba caci kamu, dia maki kamu, dia hina kamu, dia aibkan kamu dan sebagainya, au qatalahu, ataupun dia mai ajak kamu bergaduh dengan dia, falyaqul inni sha'im, kata saya puasa. Memadai Allah Subhanahu wa taala akan menguruskan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, puasa nak mai tak berapa hari lagi, pastikan dalam tempoh kita mengharungi bulan puasa ni, apa yang Nabi SAW pesan untuk kita buat dalam bulan puasa, kita cuba sedaya upaya untuk buat. Yang pertama, hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalu al-fitr, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, sentiasalah satu orang manusia itu dianggap dalam kebaikan. Sentiasa Tuhan menganggap kita duduk dalam khair, di dalam kebaikan, ma'ajjalul fitr, selagi mana kita menyegerakan buka puasa. Satu, bulan puasa nak main ni, buka puasa, segerakan. Masuk waktu, buka puasa. Tak mau duk pergi buat kalut yang tu, yang ni dan sebagainya. Selalu orang perempuan nanti kena yang ni. Time tu, waktu dah masuk, nak boleh buka puasa, dia duk kalut, duk bancuh ayak. Masa tu dia kalut dari pidapong, duk ambil cucung pun. Buka puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Makan dulu, buka puasa dulu. Lepas tu nak pergi buat apa, pergi buat. Menyegerakan buka puasa itu, Nabi SAW kata, la yazalun nasu bi khair, sentiasalah manusia itu di dalam kebaikan, selagi mana dia menyegerakan waktu buka puasa dia. Ini sunnah Nabi SAW. Yang kedua, Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, Nabi SAW yaftiru qabla an yusalli ala rutabat, fa in lam yakun rutabat fatumairat, fa in lam takun tumairat hasawatin min ma'in, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Anas bin Malik, dia khadam Nabi, dia cerita, dia kata Nabi SAW tiap-tiap kali bila nak buka puasa, Nabi akan buka puasa dengan rutab, dengan kurma masak yang ambil di pokok. Rutab menduduki nombor 1 di dalam senarai benda-benda yang sunat kita guna untuk buka puasa. Rutab.
Kurma hak baru ambil dari pokok tu, rutab. Di Kuala Lumpur ada jual. Di Kuala Lumpur ada jual rutab ni. Kalau sekiranya tidak ada rutab, tidak ada kurma yang masak yang ambil di pokok ni, Nabi buka puasa dengan tamar. Dengan buah kurma biasa. Kita duk makan kurma kering tu dia panggil tamar. Kalau tidak ada tamar, Nabi buka puasa dengan ayam. Jadi apapun bila nak buka puasa, ikut urutan, mengikut yang disusun oleh Nabi SAW. Ada rutab, maka rutab itu lebih baik. Pegang rutab, ingat ini sunnah Nabi. Nabi paling suka buka puasa dengan rutab. Makan. Tak ada kurma, ayam. Yang ketiga, pesan Nabi SAW dalam hadis riwayat pada Anas bin Malik, kata dia, anna Rasulullah SAW qala, Iza qadima al-asha fa'abda'u bihi qabla an tusallu salat al-maghrib. Nabi SAW bersabda, apabila dibawa, diidangkan, dikemukakan kepada kamu makanan, maka mulakanlah dengan makanan itu sebelum sembahyang maghrib. Tak mahu. Orang dah hidang dah makanan apa-apa semua, aku nak sembahyang dulu. Masa waktu aku nak sembahyang dulu. Lepas sembahyang tak lagi baru aku nak makan. Tak mahu. Maka Nabi SAW kata, fa'abda'u bih, maka mulakanlah dengan makan. Makan dulu. Pasal apa? Bila makan, sembahyang khusyuk sikit. Kalau tak makan di sembahyang dulu, tidak khusyuk kerana ingatan pada makanan. Maka matlamat sembahyang itu ialah khusyuk. Tunduk hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Ayat 31 surah Al-A'raf. Allah berfirman, makanlah, minumlah, tapi jangan membazir. Makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Innahu la yuhibbul musrifin. Tuhan tak suka orang yang berlebih-lebih. Jadi yang keempat ialah buka puasa jangan berlebih-lebih. Makan pada kadar manusia makan. Jangan sampai jadi macam binatang makan. Nabi SAW pesan lagi dalam hadis riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna lis-sa'im 'inda fitrihi la da'watun ma taruddu. Atau kama qala, hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sesungguhnya orang yang puasa, ketika dia nak buka puasa, sesungguhnya ketika itu doanya tidak ditolak oleh Tuhan. Orang yang berpuasa, waktu nak buka puasa tu, doa tu Nabi kata la da'watun ma taruddu. Itulah doa yang Allah tak tolak. Allah tak tolak, maksud dia apa? Maksud dia Allah terima. Maksud dia walaupun Allah tak bagi masa tu, Allah akan bagi. Kadang-kadang kita bila berdoa, lepas pada doa tak dapat, kita kata Tuhan tak bagi. Dah, Tuhan tak bagi masa tu, tapi Tuhan akan bagi. Bila? Pada waktu yang Tuhan yang lebih mengetahui. Mungkin kita minta puasa tahun ni Tuhan tak bagi, tahun depan Tuhan bagi hajat yang kita minta masa kita baca doa nak buka puasa ni. Dan yang keenam, Nabi SAW pesan, berdoalah kepada orang yang jamu kita buka puasa. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdoa kepada Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi. Sa'ad bin Ubadah, dia jamu Nabi buka puasa. Maka Nabi SAW ketika nak buka puasa tu, Nabi doa kepada Allah supaya Allah berkati Sa'ad yang jamu ni dan makanan yang dijamu oleh Sa'ad. Nabi SAW kata, aftara indakumus sa'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW kata, telah berbuka puasa di sisi kamu
semua orang-orang yang puasa ini. Wa akala ta'amakumul abrar, dan makanan yang kamu hidang dimakan oleh orang yang baik-baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan malaikat mengucap selawat dan mengucap rahmat kepada kamu semua. Nabi SAW doa kepada makanan yang ada tu supaya diberkati, dan kepada orang yang jamu tu supaya Allah Subhanahu wa taala memberkati dia. Dan satu benda kita jangan lupa, lepas habis kita sempurnakan puasa bulan Ramadan, dia ada 6 hari puasa Syawal. Saya pesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan semua, mari kita puasa 6 Syawal ini jangan kita lepas. Kerana peluang untuk puasa 6 bulan Syawal ini mai setahun sekali sahaja. Hadis riwayat daripada Abi Ayyub, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shama Ramadan summa tabahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, bang siapa puasa bulan Ramadan kemudian mengikutnya 6 daripada Syawal. Ramadan habis puasa sebulan, diikuti dengan 6 Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia seumpama orang yang puasa sepanjang masa. Karena dalam Islam, satu kebaikan kita buat ganjaran dia 10. 30 hari kita puasa kali 10, 300. 300 tambah dengan Syawal 6 hari. 6 kali 10, 60. 60 campur 300, 360. Setahun 360 hari. Seolah-olah orang itu puasa sepanjang masa. Hadis ni hadis matematik. Hadis kira-kira. Hak lain Nabi dah sebut, al-hasanah, satu kebaikan itu sama dengan asyru amsalihah, 10 pahala. Hadis lain beritahu. Mai hadis ni dia suruh kita kira. Kalau 30 hari puasa kali 10 berapa, kalau 6 hari Syawal puasa kali 10 berapa, campur dua tu dia jadi setahun. Bilangan hari dalam setahun. Maka Nabi kata orang yang puasa Ramadan sebulan ikut dengan 6 dalam bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, adalah dia seumpama orang puasa sepanjang hari. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil ingat pesan-pesan ini. Mudah-mudahan bulan puasa tahun ini betul-betul menjadi bulan puasa yang membawa kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muhimmah fi Ilmil Hadis, muka surat 31. Muka surat 31. Kita masih lagi berada di bawah tajuk yang membincangkan tentang ciri-ciri wanita yang sunat dipilih buat isteri. Dan pada 2 bulan lepas kita dah tengok dua ciri wanita yang patut pilih untuk nak buat bini. Kalau nak ambil orang perempuan buat isteri, pilih ciri-ciri ini. Bulan lepas kita dah tengok 2. Yang pertama kita tengok bulan lepas, dia kata ialah pilih orang perempuan yang beragama dan orang perempuan yang salihah. Pasal apa? Dia dah hurai dah 2 bulan lepas. Dia kata bila pilih orang perempuan isteri yang beragama, yang salihah ni, satu bagus dia pasal dia taat beragama. Satu bagus dia. Bila dia taat beragama, masalah kita tak banyak. Yang kedua, dia ni boleh jadi penasihat kita. Kalau isteri kita dia erti agama, dia boleh jadi penasihat kita. Dia boleh nasihat kita kalau kita gelong. Kalau dia pun tak erti agama, kita pun tak apa nak erti agama, pakai gelong dua-dua. Tapi kalau dia erti agama, bila kita nak gelong, dia hak kat kita. Abang, hak tu kita jangan berhenti. Bila tengok seminggu tak bangkit langsung sembahyang sunat, dia kacau kita. Dia kata, abang, waktu seminggu dah ni tak nampak bangkit buat tahajud ni. Alhamdulillah. Kalau sekiranya pilih isteri yang ada agama, dia boleh jadi penasihat kita. Dia selalu peringat kita supaya kita betul sentiasa. Dan paling penting, kalau kita pilih bini yang beragama, yang mementingkan agama ni, anak-anak kita, dia didik cara agama. Anak-anak kita, dia didik cara agama.
Daripada kecil-kecil dia nak suap makan kat anak kita, dia kata nganga mulut, bismillahirrahmanirrahim. Didikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap kali nak suap, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, lekat ke budak ni sampai mati dia nak makan bismillahirrahmanirrahim. Kita muhasabah diri kita sendiri. Kita sendiri pun biasa tak makan terlupa bismillah. Tak sembang. Terlupa, bukan kata ni tak terlupa. Lepas tu tengok duduk dalam mulut lah. Anak pula tegur. Anak kata, ayah tak bismillah ke? Ayah bismillah tadi yang tak dengar. Murung pula. Dah lah tak bismillah, murung pula. Punca daripada apa? Pasal kita tak dididik dengan didikan agama macam tu. Maka kerana tu dia jadi lagu mana tak tahu. Maka beruntunglah orang yang pilih bini yang beragama. Pasal apa? Yang ni semua dia yang dijaga. Yang kedua, kita tengok 2 bulan lepas, dia kata perangai yang baik. Dia kata pilih isteri ni, bakal isteri biarlah perangai dia baik. Bila isteri perangai baik, akhlak dia baik, dia boleh suntik ketenangan dalam rumah tangga kita. Bini perangai baik, tenang rumah tangga. Suami tenang, anak-anak tenang. Pasal apa? Pasal isteri, pasal mak ada apa? Orang yang berperangai baik, akhlak baik, tenang, rumah tangga sejuk. Kalau rumah tangga tenang, kalau rumah tangga selesa, kita nak ibadat pun fokus. Kita nak beribadat pun fokus. Kita boleh tumpu kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada gangguan. Berbanding dengan orang yang dapat isteri perangai wuduh. Penyegat misalnya. Perangai wuduh, penyegat. Kira nak masak ni pun tak mau, penyegat. Lebih teruk lagi tak hati masak. Oh, habis. Hari-hari dia hambat lelaki dia terus pergi beli makanan kedai. Hari-hari. Sampai kita kata kat dia, hang bila nak masak, aku teringin nak makan masakan hang. Oh, dia kata tak lah masak. Tuan-tuan bayang, rumah tangga nak jadi macam mana. Sampai lelaki tak pernah rasa masakan dia. Dia penyegat. Perangai wuduh. Kaki tidur. Dapat bini kaki tidur. Oh, jahanam. Dia kira nak tidur eh. Dia kerja-kerja, dia balik kerja, dia tidur. Dia kira nak tidur. Hari cuti tidur, bangkit lambat. Dia kira nak tidur. Perangai wuduh. Betul mak mentua boleh menantu macam tu. Lagi malang lagi dapat bini kaki ronda. Jahanam. Dia kira nak kunci kereta ya. Dia pergi kerja, dia balik kerja boleh tak sampai rumah, dia ronda dulu. Ronda pusing pekan, pusing kedai, pusing rumah kawan, dia lagu tu. Malang bagi orang yang boleh macam ni. Malang boleh bini kaki sembang. Duduk di rumah pun dia duduk sembang. Telefon tak lagi dia lagu duduk, tak lagi dia lagu duduk berguling, tak lagi dia lagu. Kira duduk sembang. Letak telefon keluar sembang orang tepi rumah pula dah. Dia kira nak sembang. Ini semua perangai wuduh. Maka kalau suami boleh bini macam ni, habis rumah tangga dia. Habis. Hari-hari nak jadi punca berkelahi, hari-hari nak jadi punca berbala, hari-hari nak jadi punca rumah tangga, jadi hangat, hari-hari nak jadi tegang, hari-hari. Akhirnya rumah tangga ringkuh. Maka hak kita duk baca ni dia beritahu sifat wanita yang baik, yang salihah itu ialah satu, dia kata taat beragama, salihah. Yang kedua, perangai dia baik. Malam ni kita sambung muka surat 31, dia kata dan keempat. Itu sebenarnya dan ketiga. Jadi tuan-tuan betul. Dan ketiga, dia tulis dan keempat. Dan ketiga dia kata sunat memilih akan perempuan yang elok mukanya. Dia kata pilih hatiga. Pilih bini ni dia kata biar rupa parah muka tu sega. Yang ni yang baik rupa parahnya. Kerana dengan dialah terpelihara daripada ingin kepada perempuan lain. Bila dapat bini sega ni, biji mata tu tak liang sangat. Bini kita di rumah sega dah, bila tengok orang lain apa lagi. Maka di antara hikmah bagusnya pilih isteri yang ada rupa parah sega ni, dia boleh membendung kita daripada pergi jadi liang tak tentu punca.
Maka Islam mengiktiraf soal memilih isteri segak dibuat bini ni. Dan jangan pula berkahwin dengan perempuan yang baik rupanya sedangkan tiada agama. Pula dia kata segak saja tak mau. Segak dan beragama. Kalau segak saja jenuh kita. Maka pilihlah yang segak dan beragama. Dan barang siapa menghendaki dengan berkahwin itu menghasilkan sunat juga, ataupun berkehendak akan menghasilkan anak, ataupun berkehendak akan mentadbir rumah tangga, maka iaitu memadailah dia berkahwin dengan perempuan yang kurang rupa paras tetapi yang mempunyai agama lagi baik perangainya. Tapi kalau tujuan dia kahwin ni apa dia? Tujuan dia yang pertama sekali dia kata nak bentuk satu rumah tangga, nak ada anak. Dia kata je, aku segak, tak segak sangat pun tak apa. Jenis macam ni. Ada setengah orang lelaki-lelaki, setengah orang lelaki-lelaki ni dia tak mau bini segak. Ada juga jenis macam ni. Mak pak tolong cari dapat balik main gambar dia tengok segak sangat, tak padan dengan saya. Dia tak mau hak segak. Mak pak kata padan saya dengan hang pun bukan kata tak lawa dah saya tak mau mak segak sangat. Dapat siapa yang tak mau ni segak sangat, yang tak mau pasal dia kata payah esok nak jaga payah. Awak nak jaga payah pasal apa? Dia kata payahlah bawa bini segak sangat ni, orang mata pakat duk memandang kita jadi tak syok pula. Orang duk tengok bini kita, saat lagi dia pula duduk perhatian syok kat jantan lain. Mampu saya tak ada kerja lain duk jaga dia. Dia kata saya tak mau. Saya janji ada satu orang boleh buat orang teman saya di rumah, boleh beranak anak-anak saya cukup. Hak jenis macam ni cukup bagus. Dia kata dia nak sesuatu yang sunat aja dalam rumah tangga ni. Nak supaya ada isteri, nak supaya ada anak, kemudian nak mentadbir rumah bagi elok. Maka orang yang macam ni keutamaan diberikan kepada agama dan kepada perangai. Tak segak pun tak apa. Janji agamanya bagus, perangai elok, cukup. Begitu. Dan demikianlah dikerjakan oleh segala orang yang zahidin dan orang-orang yang salihin. Orang-orang yang salihin, sahabat-sahabat Nabi dulu kebanyakan macam ni. Mereka segak ni bukan keutamaan, tetapi agama dan perangai itu keutamaan. Orang-orang yang salihin, orang-orang yang zahidin, mereka mau macam ni. Mereka mau isteri ni, mau agama bagus, mau perangai elok. Yang tu aja. Segak sangat ni tak apa-apa lah. Begitu. Dan sambung dia kata, dan keempat, yang kelima tu buh keempat, dia nanti dua undang satu-satu dulu tu. Dan keempat dia kata sunat memilih akan perempuan yang ringan isi kahwinnya. Yang ni dalam agama mas kahwin tu letak rendah. Kerana sabda Nabi SAW bermula yang terlebih baik perempuan itu iaitu yang terlebih baik mukanya. Ini hadis Nabi. Dan yang terlebih murah isi kahwinnya. Nabi bagi dua ciri, dua sifat orang perempuan yang baik ni. Nabi kata yang pertama, rupa dia baik. Rupa baik ni bukan segak aja. Kadang-kadang rupa ni kita tengok, orang Arab kata ada rupa umumah. Dia kata umumah daripada perkataan umum maksud dia mak. Bila kata rupa ni ada umumah, maksudnya keibuan. Itu rupa yang baik. Isteri ni muka dia ni ada sifat keibuan. Kalau sifat keibu ayaman tu tak mau. Dia sifat keibuan. Jadi tengok muka dia tu, muka tu layak jadi mak. Lagu tu. Bukan tua, tapi rupa tu dia ada rupa keibuan tu ada. Rupa penyayang ada dekat muka dia, rupa jenis macam tu. Maka itu dia kata baik rupanya. Rupa dia baik. Dia tak bukan anak 4-5 pun nampak duk merlap lagi make up. Tak syok macam tu. Yang tu dia tak ada umumah, dia tak ada keibuan, dia nampak kekakakan ke apa macam mana kalau tu. Dia tak syok macam tu. Dia mau isteri ni ambil yang ada rupa keibuan ni. Maka ni yang disebut oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, Nabi kata yang ringan mas kahwin dia, mas kahwin murah. Letak mas kahwin dia berapa? Mas kahwin dia RM25. Aku nikahkan dikau dengan apa binti apa, dengan mas kahwinnya RM25 tunai. Kan? Main hantaran balai RM25,000 pula. Tak mau juga lah yang tu kan. Jadi pada kadar yang menasabah lah hantaran tu. Tapi mas kahwin ni dia letak murah. Dia letak rendah. Itu yang baik.
Jadi kita kat belah kita utara ni, Penang, Kedah ni, dia suka letak mas kahwin tu hak hantaran tu. Mas kahwin bubuh 8,000. Kan pasal apa? Dia bagi alasan, dia kata kita letak 8,000 ni pasal apa? Pasal mas kahwin ni akan dapatkan anak dara. Mas kahwin ni hak anak dara. Kalau mas kahwin buah 200, jadi anak dara dapat 200 ya. Dia kata yang belanja hangui, yang hantaran sampai 8,000 tu pak mentua galah kat dia. Pak mentua galah kat dia. Kan jadi dia nak selamatkan duit tu daripada jatuh ke tangan Tok Lisan dia, maka dia bubuh mas kahwin untuk menentu, dia bubuh mas kahwin untuk anak perempuan dia ni, dia bubuh bagi tinggi. Sedangkan dalam agama dia kata mas kahwin tu bubuh bagi rendah. Mas kahwin rendah tu Nabi sebut khusus dalam hadis dia, itu wanita yang baik. Dia kata mas kahwinnya rendah. Dan lagi sabda Nabi SAW, setengah daripada barakah maka perempuan itu iaitu segera kesuamikan. Kebaikan orang perempuan ni, anak perempuan ni baik, lagi cepat kita bagi kahwin dia lagi baik. Anak perempuan ni, siapa ada anak perempuan, dia kata lagi baik, lagi cepat kita bagi kahwin anak perempuan ni lagi baik. Dia kata pasal apa? Pasal cerita panjang lah. Bila anak perempuan ni fitnah banyak. Fitnah banyak. Orang jantan main kacau dia pun, orang kata dia gatal, dia pergi kacau orang jantan, memang gatal. Dia jadi begitu. Anak perempuan ni. Jadi bila orang kata gatal ni, pak dia tumpang gatal sama. Pasal apa? Pasal kata kanak, apa kata kepak. Maka dia kata cepat bagi kahwin anak perempuan ni, ini paling baik. Dia kata dan segerakan rahimnya kepada beranak. Orang perempuan ni kahwin kemudian cepat mengandung, cepat beranak, ini lagi baik. Orang perempuan yang lagi baik. Dan murah akan isi kahwinnya. Dan adalah Nabi SAW berkahwin setengah daripada isterinya dengan mas kahwinnya 10 dirham saja. Nabi biasa kahwin, mas kahwin ketika Nabi kahwin 10 dirham. Yang ni seperti bagi pakaian rumah, bagi pakaian ataupun pekakas rumah, iaitu satu penggilin tepung, satu tempayan ataupun satu bantai. Lagu tu aja Nabi biasa bagi sebagai mas kahwin, bagi benda yang bermanfaat. Mas kahwin ni boleh bagi dalam bentuk duit, mas kahwin boleh bagi dalam bentuk benda yang ada nilai, ataupun mas kahwin boleh bagi dalam bentuk benda yang ada manfaat. Bagi batu gilin tepung ke apa, itu benda yang membawa manfaat, boleh diterima sebagai mas kahwin, ataupun bagi pakaian, ataupun bagi apa-apa benda dan sebagainya. Dan setengah daripada sahabat Nabi SAW berkahwin dengan isi kahwinnya mas beratnya sebiji kurma. Ada sahabat kahwin, mas kahwin dia mas tu besar biji kurma, sebiji kurma. Adalah harganya itu kira-kira 5 dirham aja. Kalau mas besar biji kurma tu, besar kurma tu lebih kurang 5 dirham. Dan adalah Sa'id Al-Musayyab mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan dengan Abu Hurairah dengan isi kahwinnya 2 dirham. Sa'id bin Musayyab ni dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia ni banyak meriwayatkan hadis. Daripada kalangan tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis, di antaranya ialah Sa'id Al-Musayyab. Sa'id Al-Musayyab ni biasa anak perempuan dia dipinang oleh khalifah, dia tak pergi. Sebaliknya dia memilih salah seorang daripada anak murid dia yang apa pun tak ada. Ni Sa'id bin Musayyab. Dan salah seorang daripada anak perempuan dia bagi kahwin dengan Abu Hurairah dengan mas kahwin dia 2 dirham saja. Kemudian dibawanya anak perempuan tu kepada rumah Abu Hurairah pada malam hari. Lepas dah bagi kahwin, dia bawa anak perempuan dia pergi rumah Abu Hurairah malam tu dan memasukkan dia ke dalam pintu rumah itu. Maka pergi ia daripada situ. Dia pergi hantar anak dia kata aku serah anak aku ke hang. Dia terus balik. Kan? Itulah cerita dia. Bila kita bagi anak kita menikah dengan orang, habislah kita geran tukang nama. Anak perempuan kita, lagi dia tak kahwin, kita yang bertanggungjawab ke atas dia. Anak perempuan ni bapa bertanggungjawab ke atas dia. Tapi sekali kita bagi dia kahwin, suami dia bertanggungjawab atas dia. Habislah cerita kita, habislah. Setengah orang hari ni dia bagi menikah, habis dia tak mau lepas anak dia. Dia nak kontrol, dia nak suruh duduk satu rumah dengan dia nak mengatung semua. Kacau. Dia jadi kacau. Maka agama tak suruh macam tu.
Sa'id bin Al-Musayyab, dia apabila bagi anak perempuan dia kahwin dengan Abu Hurairah, dia pergi hantar di rumah Abu Hurairah, dia tinggal di situ, dia balik. Kemudian ia datang kepada anaknya itu kemudian daripada 7 hari kerana nak memberi salam akan dia. Lepas 7 hari, mai Assalamualaikum ya. Sambil nak mai tengok anak dia lagu mana. Assalamualaikum. Anak jawab Waalaikumsalam, okey, boleh jawab kira okey, dia balik. Kalau dia mai pergi Assalamualaikum, dia wak nak jawab tak boleh, mana kena tabur lah. Laki tabur lah. Yang tu nak kena tengok kok lain pula. Yang ni mai okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab makna settle. Hang duduk elok dengan laki. Maknanya mak bapak ni tak campur tangan dalam rumah tangga anak-anak. Tak campur tangan. Dia dah menikah, itu dia dengan suami dia. Dia pergi macam mana nak jadi, dia pandai-pandai lah nak mengatur rumah tangga mereka. Kita tak mau dah pergi jadi pihak ketiga, campur, mai tolong doa abang pun tak mau. Ini semua nak merosakkan rumah tangga anak-anak kita. Dan adalah Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegah ia daripada memahaikan mai kahwin. Serta berkata Sayyidina Umar tidak berkahwin Nabi SAW dan tiada mengkahwinkan Nabi akan anaknya yang perempuan dengan mai kahwin yang lebih daripada 400 dirham. Dia kata Umar Al-Khattab, dia purposely, secara memang dengan niat, dia bagi tahu dekat semua orang, siapa ada anak perempuan bagi kahwin jangan mahai-mahai. Dia kata. Dia pergi habang begitu. Pasal apa? Dia kata pasal Nabi sendiri kahwin, mas kahwin rendah. Nabi ada anak perempuan Fatimah, Nabi bagi kahwin, mas kahwin rendah. Maka jangan siapa di antara kita hidup bagi kahwin dengan mas kahwin mahal. Kan tahu? Di antara negara yang orang perempuan tak kahwin paling ramai di mana? Arab Saudi. Negeri Nabi ya. Negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW dan negeri yang menyimpan jasad Nabi SAW yang mulia, Arab Saudi. Hari ini orang perempuan yang umur lanjut tak kahwin cukup ramai. Pasal apa? Semata-mata kerana telah menjadi budaya dalam masyarakat dia, dah jadi culture dalam masyarakat dia. Duk lawan penat raga anak perempuan bila orang main minat. Duk lawan penat. Sampai duk kerja bawah-bawah ni pun anak buka-buka tu 40,000. 40,000 riyal. Saya pergi umrah baru 2-3 bulan lepas ni, dia kata paling murah di Saudi lah ni, perempuan Saudi paling murah mas kahwin yang mereka letak 60,000 riyal. Paling murah masa saya pergi 4 bulan lepas. Paling murah 60,000 riyal. Teruk lah. Kawan ni naik basikal magat pun tak ada. Kan? Rakap-rakap semua tak ada, tinggal besi tajam tu aja. Nak pergi bubuh rakap pun tak boleh dah. Pasal apa tu nak impun 60,000 tu baru nak boleh menikah. Nabi SAW keturunan mereka, tapi mereka langgar apa yang Nabi SAW pesan, mereka pergi buat lagu tu. Maka akhirnya yang menjadi mangsa anak-anak mereka sendiri. Anak jantan mereka pun mangsa sebab tak boleh menikah, tak mampu. Anak perempuan mereka pun mangsa. Orang tak mau main minang nak menikah. Pasal apa? Pasal orang tak mampu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan jikalau berkahwin seorang dengan isi kahwinnya 10 dirham supaya keluar daripada persalahan ulama, maka ia itu tiada mengapa dengan dia. 10 dirham pun tak apa. Dan keenam tu kelima lah. Dan kelima, sunat memilih akan perempuan yang banyak beranak. Sunat pilih orang perempuan ni, tengok mak dia dulu anak berapa. Lagi dia ni berasal daripada keturunan yang anak ramai, lagi baik dipilih dia. Kerana sabda Nabi SAW, alaikum bil waludil wadud. Wow tu buang. Alaikum bil walud wal wadud tu wow tu buang. Alaikum bil waludil wadud. Dia kata gitu. Maksudnya lazimkanlah atas kamu berkahwin dengan perempuan yang banyak beranak. Nabi kata. Biasakan bila nak pilih ni, pilih budak perempuan yang berasal daripada keturunan yang keluarga ramai dan perempuan yang banyak kasih sayang akan suaminya. Walud tu maksudnya jenis beranak ramai. Wadud maksudnya jenis penyayang. Jenis penyayang. Dan yang ketujuh yang keenam dah, sunat memilih akan perempuan yang bikr.
Bikrun ni maksud dia anak dara. Sunat kalau nak menikah dia kata pilih perempuan yang anak dara. Kerana sabda Nabi SAW bagi Jabir radhiyallahu anhu, maka adalah ia berkahwin dengan perempuan yang janda. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi yang cukup istimewa ni, yang kita dah cerita hal dia ni banyak kali. Jabir bin Abdullah ni, dia kahwin kali pertama. Bukan kata kahwin bini mati menikah lain tak. Dia kahwin kali yang pertama tu, dia kahwin dengan janda. Dia kahwin dengan janda pasal apa? Pasal pak dia mati dalam medan perang. Pak dia mati, tinggal adik cukup ramai. Jadi dia duk fikir, kalau dia kahwin dengan anak dara tak ada experience nak jaga adik-adik ramai. Maka dia pilih janda. Kerana janda ada pengalaman jaga budak-budak kecil ni. Dia kahwin dengan janda. Oleh kerana dia kahwin dengan janda, maka dia tak buatlah kenuri, hebahkan dekat orang ramai-ramai. Dia buat kecil-kecil makan orang keliling rumah aja. Nabi pun dia tak panggil. Sehinggalah satu hari Nabi sedang, Nabi tengok dia ada lekat dekat baju dia ni warna wangi-wangian yang orang perempuan pakai. Bila Nabi tengok, dia ni tak menikah lagi, macam mana wangi-wangian orang perempuan ada di... Nabi tengok dulu tu. Nabi tanya dia. Bila Nabi tanya dia, dia abang dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata saya dah kahwin. Nabi kata tak panggil, dia kata kecil saja. Nabi tanya dia, hang kahwin dengan anak dara ke dengan janda? Nabi tanya dia. Dia kata dengan janda. Bila dia kata dengan janda, ini sambung kita baca ni. Dia kata Nabi SAW, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Maksudnya Nabi kata, mengapa tiada engkau kahwin dengan perempuan yang bikr? Pasal apa tak kahwin dengan anak dara? Nabi kata kat dia, supaya engkau boleh bermain-main dengan dia dan dia bermain-main dengan engkau. Bila kahwin dengan anak dara ni, dia butuh lah. Ya. Jadi Nabi pun sendiri guna perkataan, dia kata tula'ibu. Tula'ibu ni maksud main lah. Jadi kalau hang kahwin dengan anak dara, hang pun boleh duk ocek main dia. Tula'ibu ni maksud main lah. Jadi kalau hang kahwin dengan anak dara, hang pun boleh duk ocek main dia, dia pun boleh duk ocek mainan. Dia jadi begitu. Masa budak muda ajak lari pergi Mengkuang Dam pun dia mau kawan anak dara. Habis menikah dengan orang tua ni, nak ajak jenis lagu tu, dia sigung lagi. Kan? Jadi dia main korang dah, pasal umur dah meningkat ni, tidur ajak main lagu budak-budak, dia sigung. Kan? Jadi Nabi kata dekat Jabir bin Abdullah, Nabi kata halla bikran. Nabi kata awak tak kahwin dengan anak dara. Nabi kata dekat dia, tula'ibuha wa tula'ibuk. Kalau hang kahwin dengan anak dara, hang boleh buat main-main dengan dia, dia pun boleh main-main dengan hang. Baru rumah tangga hang ceria sikit. Nabi kata lagu tu. Tapi Nabi SAW sendiri pun kebanyakan isteri Nabi janda semua, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi Aisyah seorang aja anak dara. Hal lain semua pun janda. Tapi Nabi kahwin dengan janda kerana disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan ke-8 tu ke-7 lah. Sunat memilih akan perempuan yang mempunyai bangsa. Dia kata, yakni mempunyai bangsa yang baik. Maksudnya, pilih orang perempuan yang mempunyai keturunan yang baik. Iaitu bahawa adalah perempuan itu daripada anak cucu orang yang mempunyai agama. Pilih perempuan ni daripada keluarga yang kita nampak erti agama. Kita nak bagi anak kita menikah ni, tengok-tengok sikit belah keluarga balik sana, tengok pak dia macam mana, tengok mak dia macam mana, tengok sikit. Bukan tengok dari segi dia pakai kereta apa, dia duduk rumah macam mana, tak. Tengok dari segi agama mak dia, pak dia macam mana. Tengok mak pun keluar main pakai kelumbung. Tengok ayah pun nampak ayak muka kita tahu ni ayak muka orang semayang. Bila tengok macam ni, okey, kita memilih keturunan yang baik-baik. Itu maksud keturunan yang baik-baik. Bukan keturunan orang kaya, bukan keturunan orang yang bergelang, bukan. Maksud kata tengok keturunan yang baik-baik, bangsa yang baik ni ialah orang yang ada agama. Itu orang keturunan baik. Agama punya tafsiran begitu. Dan anak cucu orang-orang yang saleh. Tengok dia ni, keturunan yang bagus-bagus. Dan anak cucu orang alim. Cucu kita esok ni pilih daripada orang yang mempunyai keturunan dan keluarga yang baik-baik. Senang macam tu. Tak ada kalau cucu kita esok dia jadi cultural shock, orang putih kata. Dia jadi kejutan budaya. Dia balik main rumah kita lagu lain. Dia pergi rumah tok dia balik tu lagu lain.
Dia balik main rumah kita ni lagu jenis semayang, jenis apa dalam rumah duk pasang ayat Quran. Dia main rumah kita lagu tu. Dia balik pergi rumah tu panggil pun daddy, mami, dia duk main lagu tu. Jadi anak cucu esok ni dia jadi confused. Dia jadi tak hati. Tok Wan belah ni lagu ni, Tok Wan belah ni lagu ni. Bagi budak-budak dia duk banding, dia nampak daddy ni nampak cantik. Nampak? Bila berlawan agama dengan kebendaan ni, menang kebendaan, biasa lagu tu. Jadi kalau dua-dua kita pilih, belah kita pun kita jaga rumah tangga cara agama, belah nu pun nampak cantik, jenis agama juga. Pergi di rumah masuk pun tengok ada ayat-ayat Quran duk gantung apa semua. Dalam rumah pun kita masuk duduk tu kita rasa hati kita ni boleh rasa. Kita masuk duduk tu hati kita boleh rasa ni selesa tak selesa, macam rumah besar pun belum tentu tenang. Dia rasa, dia ada satu rasa. Kita masuk pergi tu kita boleh rasa syok rumah ni. Bila rasa lagu tu, itu kira dia ada tu, benda-benda yang bagus-bagus tu ada. Bila masuk pergi rumah nak jadi lisan kita ni, masuk pergi tengok tak lagi lagu patung tokong apa duk ada atas mari apa duk tengok ni patung gajah hitam tak lagi ni patung beli di Bali dengan hidung cucuk apa, dia semak perut. Dia semak perut lah, ya Allah. Dia tak mau macam tu. Jadi dia kata sebelum apa-apa, dia kata cilik-cilikkan benda-benda ni semua. Tengok-tengokkan benda-benda ni semua, tak mau kemudian esok menyesal tidak ada guna. Dan lagi sabda Nabi SAW, takutlah olehmu serta khadra ad-diman. Itu perkataan Arab tu. Khadra ni maksudnya hijau. Kalau hijau tu khadra ad-diman, dia kata. Bila Nabi kata takutlah olehmu khadra ad-diman, maksudnya hijau yang menawan. Itu maksud khadra ad-diman. Maka bila Nabi kata lagu tu, maka sembah satu orang laki-laki daripada sahabat Nabi. Dia kata, apakah khadra ad-diman itu ya Rasulullah? Sahabat tanya Nabi, yang kata khadra ad-diman ni macam apa? Ini sebab hadis ni dibahaskan oleh ulama muhaddisin dan dibahaskan oleh ulama lughah, ulama bahasa dalam bahasa Arab ni. Maka mereka sepakat mengatakan ini perkataan baru, perkataan yang direka oleh Nabi. Perkataan ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam kebiasaan bercakap masyarakat Arab pada masa tu, tak ada perkataan ni. Perkataan khadra ad-diman ni tak disebut oleh mana-mana orang Arab. Nabi sebut. Oleh kerana dia satu perkataan baru bagi masyarakat Arab pada masa tu, dengan khadra ad-diman, mereka tahulah makna perkataan tu. Khadra maksud dia hijau, diman ni maksud dia menawan, hijau yang atraktif, yang boleh menarik orang. Tapi apa maksud dia? Apa maksud Nabi bila Nabi sebut kata jaga-jaga, hati-hati, takutlah dengan khadra ad-diman, dengan perempuan yang jenis khadra ad-diman? Dia bertanya Nabi, apa dia khadra ad-diman itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi, iaitu perempuan yang elok rupanya, hijau, menawan, dia kata. Tetapi jadi dia di dalam tempat yang jahat, dia kata. Nampak segak dari segi rupa pakai tak ada komplain apa, tapi tengok bapa dengan duk pakai seluar pendek, dia duk main lagu tu. Dia rupa pakai cantik apa semua elok, tetapi dia ibarat bunga duk tengah lunggukkan sampah, duk lunggukkan tai. Dia rupa pakai cantik tetapi duduk di tempat yang jahat. Dia membesar di dalam tempat yang jahat, yakni perempuan yang baik rupanya, yang jadi ia daripada orang yang jahat bangsanya. Pergi tengok di rumah, Allah, pak dia dengan cara hidup mereka dengan tak syok, begitu dia kata. Jadi itu jaga, jangan sampai dipilih yang macam tu, dia kata, kerana esok menyesal tak berguna. Ada sahabat saya dulu jadi benda-benda macam ni jadi. Dia susah, anak nelayan, duduk dekat kawasan nelayan, dia mengaji universiti apa semua, lulus engineering, jadi engineer, dikenal sama-sama duk mengaji apa semua. Dak perempuan ni pun engineer juga, tapi jenis keluarga yang hebat-hebat ni, duduk di kawasan mewah. Tak apalah nak buat macam mana, dah berkenan kan. Jadi pak ni takat-takat perkataan boleh sebut, alah sebut kat anak dia, dia kata hampir habis-habis. Dia kata film nikah dengan anak orang macam-macam tu, esok
ayah tak ada masalah. Dia kata ayah takut mereka lah tak mau main rumah kita. Dia begitu kan. Sebagai orang susah, orang miskin ni, dia rendah diri tu ada lah. Dia habang awal-awal. Dia kata fikir habis-habis, ayah tak ada masalah. Dia kata tapi takut mereka tak mau main rumah kita. Dia kata tak apa ayah. Dia kata budak ni bagus, khabra ad-diman lah. Budak bagus, tak ada masalah apa semua. Keluarga dia pun tak ada masalah. Mereka ni jenis orang belajar tinggi, mereka ni open minded. Tak apa. Jadilah. Jadi hari Kenuri turun mai lah. Turun mai sampai duduk pun tak mau. Turun mai sampai duduk pun tak mau. Di rumah Kenuri belah lelaki-lelaki ni duduk pun tak mau. Turun di lapangan terbang Pulau Pinang, turun mai sana dah hatong dah satu kereta driver tunggu apa semua, ambil mai turun dia duduk tengok rumah Tok Bisan. Dia pun tengok daripada jauh, duduk cekak pinggang. Dia duduk tengok lagu duduk buat bang teh makan Kenuri lagu kita di sini. Dia tak boleh duduk, dia duduk takut kena taun ke apa kan makan di sini kan. Dia tak reti jenis makan lagu tu. Sebab dia jenis makan cancah garpu pisau punya, kemudian makan pakai bubuh apron di tengkok nak makan. Lepas tu kita nak kata kat dia pun tak boleh. Dia beranak-beranak main, keluarga dia jenis macam tu. Kita nak kata salah tak boleh. Agama pun tak kata salah, makan dengan cancang dengan garpu tak salah. Tapi yang kita lagi cari dia tu, jadi kita ni buat silap. Dia bila turun main ni, dia nak kata dia pandang hina ke ataupun dia tak pandang hina, cuma dia tak boleh duduk dalam keadaan macam tu ke, tak tahulah macam mana. Tapi ceritanya dia turun, dia tak duduk untung. Tok Bisan ni main lah terbongkok-bongkok, kata ni duduk tak apa, duduk tak apa saja. Lepas tu lagu salam, lagu nak lompat naik kereta nak tunjuk dia. Tak apalah. Yang anak perempuan dia ni yang jadi menentu dah kepada keluarga ni pun nak ikut pak balik pergi tidur hotel Shangri-La juga. Anak pun dia dah jadi menentu keluarga tu dah. Dia pun nak balik ikut pak dia juga. Balik sama-sama tidur di hotel. Apa kata orang kampung keliling? Apa kata? Yang mak ni duduklah rumah teriak bengkak mata lah. Orang kampung mana boleh tahan ni, mesti sembang lah. Bunyi macam-macam sana, bunyi ukong baju badan sana rintang ni, bunyi kata ukong baju raya sana, ada bunyi kira duk suruh ukong lah. Cerita duk suruh ukong ni, cerita duk nampak macam teriak lah. Apa lagi nak jawab pun tak larat, nak apa pun tak boleh. Pergi duduk satu penjuru bilik, kira yang mata bengkak bakuk ni. Anak pun jadi tension. Tak apalah, minta supaya hari Kenuri itu berakhir cepat ni. Nak bagi habis cepat, nak bagi orang balik cepat, nak tutup orang kereta ni. Sampai anak menantu ni tak mau balik rumah mentua ni. Dia tak boleh balik pasal apa? Dia bagi alasan-alasan yang bagi kita orang kampung ni tak ada apa-apa. Tapi bagi dia tak boleh. Dia nak duduk rumah pak mentua dia, nak tidur kelentang, nak nampak alang getah tu, dia tak boleh. Rumah dia tidur nampak plastik siling. Dia nak main duduk rumah hamba Allah ni dengan tepi rimba, dengan tak kepala nampak alang getah. Kalau ada langit-langit plastik pun tak apa dah. Langit-langit plastik pun tak ada. Dia nampak alang getah tu, dia tak boleh tengok. Dia duduk nampak ada benda nak terjun atas dia. Ini apa yang diceritakan oleh kawan kita ni lah. Dia kata ya Allah, dia kata apa nak buat. Bangkit pagi nak pergi pancong, dia tak boleh pergi pancong tu. Pasal apa? Pasal lantai pancong tu semen bila lama ni dia jadi berutu. Ni tahu rumah kampung ni lantai semen tu lama ayam duk lalu tu dia jadi berutu. Lantai semen tu dia pijak berutu tu, dia tak boleh. Jadi kalau kita tak faham keadaan dia khadra ad-diman, dia beranak main dalam keluarga hak jenis lantai bilik ayam pun tile. Dia nak pergi pijak lantai berutu tu, dia geli sampai ujung rambut. Dia pijak lantai berutu tu, dia main merenyam, dia geli sampai ujung rambut. Dia tak boleh. Dia teriak kat suami dia ni. Dia kata aku bukan hina keluarga hang susah miskin, bukan. Dia kata tapi aku tak boleh, tolonglah, teriak hoi. Cerita buang masa. Dia boleh buat apa? Ya. Jadi tak apalah, kerja pelan-pelan dapat gaji apa, kalau betul dulu ni pergi belanja kirim balik naik kapak dia, upgrade rumah pak dia dulu, lantai bilik ayam bubuh tile, rumah pun buat bilik bawah satu lantai siling bubuh plaster siling apa semua siap yang elok.
baru menantu mau balik. Pasal apa? Dia tak nampak dah halang getah tu. Tentang ini cerita benar yang dah jadi. Kan? Jadi orang yang dah melalui benda ni, bila dia baca kitab kita baca malam ni, dia baca jadi bagi kita yang tak pernah lalui benda ni, bila dengar cerita yang kita bawa tadi, ustaz pun mereka tambah-tambah, tak tambah dah. Itu cerita dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dia kata dan ke-9 tu 8 lah. Sunat memilih akan perempuan yang bukan kerabahnya yang hampir. Dia kata kalau boleh menikah ni biar adik-beradik jauh, jangan menikah sepupu. Tapi Nabi SAW sendiri kan, Ali kahwin dengan Fatimah tu adik-beradik juga. Maka larangan ni bukan larangan kata kalau kahwin haram tak boleh apa dah. Dia kata cuma sebaik-baiknya menikah bagi luar daripada jaluran adik-beradik kita, luar daripada darah daging kita. Itu sebaik-baiknya. Pasal apa? Pasal hikmah dia di antaranya apa dia? Dia menambahkan lagi bilangan keluarga. Kalau tidak duk pusing dalam kelompok tu ajalah. Bila kita pecah keluar nikah dengan luar daripada talian darah keluarga kita, kita tambah adik-beradik begitu. Kerana yang demikian itu mengurangkan akan syahwat. Dia kata kalau nikah adik-beradik ni daripada kecil main kali apa-apa semua, dia mengurangkan syahwat. Yang ni tiada sangat ingin akan dia. Kerana sabda Nabi SAW, jangan kamu berkahwin akan perempuan yang karabah, yang ni perempuan yang adik-beradik yang hampir. Maka bahawa sesungguhnya anak akan menjadi dhaif tubuhnya. Dia kata dan anak ni kalau kahwin adik-beradik dekat ni, anak dia jadi lemah sikit. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, maka inilah segala perkara sifat yang digemarkan dalam nak memilih perempuan. Yang inilah segala sifat yang 8 tu, bukan yang 9, yang dipilih di dalam perempuan itu oleh laki-laki, yakni yang berkahwin, yang berkehendak berkahwin akan dia kata. Dan wajib pula atas wali perempuan bahawa memelihara dan memilih akan laki-laki yang hendak disuamikan dengan perempuan itu, yang bersifat dengan sifat yang tersebut itu. Kalau laki-laki pun sama. Dia kata kalau nak pilih orang laki-laki pun, orang perempuan nak pilih laki-laki. Ciri-ciri lah ni mencari apa? Mencari cinta kan, mencari jodoh ke apa kan? Mencari cinta. Jenis lagu tu. Jenis lagu duk main, lagu duk suruh pilih apa, jenis lagu tu pula dah. Merepek banyak di dalam ni kan. Jadi kalau sofa juga, dia kata kalau laki-laki nak pilih perempuan pun macam tu, kalau perempuan nak pilih laki-laki pun macam tu. Tengok benda-benda yang 8 benda yang kita tengok tadi, tengok juga. Nak pilih orang laki-laki, biar dia beragama, biar dia berperangai baik, biar pilih-pilih. Tapi tak payahlah tengok biar laki-laki yang beranak ramai, sebab dia memang tak boleh beranak gitu. Dia tengok hak mana yang berkenaan dengan laki-laki sajalah lagu tu. Tak ni dia kata semua teropak, dah lah kan, sesuaikan. Baik, dia kata maka janganlah dipersuamikan akan dia daripada seorang laki-laki yang jahat perangai. Kita dah tahu dah jenis jahat, kita hidup bagi nikah dengan anak kita sajalah. Kita memang saja cari kemusnahan pada hidup anak kita saja. Kita dah tahu dah. Tapi bagi juga atas sebab-sebab tertentu kita merosakkan masa depan anak kita. Ataupun jahat rupanya, ataupun jenis laki-laki rupa pun tengok, ya Allah, jenis jahat rupa kan. Tapi tak semestinya, kadang-kadang rupa jahat hati baik pun ada. Tapi tak sahlah ambil rupa jahat kan, dengan main-main dengan muka kena cuka getah sebelah gigit mata jatuh di duduk main lagu tu kan. Bukanlah kata tak boleh, tapi terkejut, malam-malam dia terkejut kan. Jadi elok dia kata yang jahat rupanya, rupa jahat. Macam hak berlakon drama lah tuan-tuan, daripada zaman dulu sampai dah hak berlakon drama, hak berlakon watak jahat ni, muka tu jahat kan. Padahal ada yang baik, tapi nak buat lagu mana muka dia keluar main lagu tu kan. Sehingga kan kalau pengarah filem pilih dia untuk berlakon jadi orang baik pun untuk kata jahat itu pasal muka tu kan. Tengok tahu dah ni mesti jahat. Tak tahu lagi gambar baru nak tengok, lebih kita tuduh lah ini memang tak silap, jahat sungguh dia dalam gambar tu. Pasal apa? Pasal orang pilih dia berlakon tu pun pasal muka tu, pilih dia terus berlakon jahat. Jadi dalam agama ni dia kata kalau boleh hak jenis muka macam ni cuba elak abang, dia kata. Ataupun yang dhaif agamanya, jenis agama tak arti apa. Masalah jenis tak arti apa agama.
Dan susah. Macam pergi interview nak kahwin. Jadi naib kami tanyalah soalan-soalan yang patut-patutlah, soalan fardu ain ni tanya, ngerti tak mengucap? Apa tu? Tak ngerti tak mengucap? Tak apa tu? Asyhadu. Kata asyhadu an la ilaha illallah, dia reti, tapi dia tak reti mengucap apa. Tadi siapa saya kata mengucap tak reti? Dia kata yang tu kalimah. Dia panggil kot lain. Naik kadi kata mengucap, dia bagi dia itu bukan mengucap, itu kalimah, dia kata. Jadi masalah tu masalah teknikal, tak apa lagi lah. Kan? Tak apa lagi. Bila tanya pula, dia cerita main kat saya ni rukun iman ni apa? Dia kata beriman. Rukun iman. Ustaz naik kali ni kata rukun iman. Rukun iman ni cuba sebut main ada berapa? Saya beriman lah. Saya beriman. Dia kalut sampai lebu tu kan. Tu nak pergi menikah lagu mana? Dah kata rukun iman. Rukun iman ni ada 6, tahu kan? Rukun iman ni ada 6. Satu, percaya pada Allah. Okey. Tak tahu. Yang tu tak tahu. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Malaikat itu ni yang jaga ni lah. Kiri kanan kan dia dah. Dia kata tak apalah. Balik baca buku tu itu main lain. Sampai lebu tu pun ada nak kahwin ni. Betul percaya? Ada macam tu pun ada. Kita tanya orang ada kerja pejabat agama, ada interview orang nak kahwin ni, boleh tak? Tapi main ni masa nak interview dengan naik tadi ni orang main sijil. Sebab lah nak kahwin, kena ada sijil kahwin. Sijil ada, tapi tak reti. Yang ni heran. Yang hang sijil boleh lulus main kat mana dengan main sampai kacau. Jadi sampai soalan paling dahsyat ni ustaz yang nak tabligh ni habaq dia kata soalan paling dahsyat kita tanya dia rukun mandi wajib. Dia kata dia mandi dah pagi tadi. Betul dia kata. Rukun mandi wajib tak tahu. Ada abang dia mandi dah pagi tadi. Dah kata saya bukan tanya mandi tak mandi pagi tadi. Mandi wajib tahu mandi wajib apa? Tak tahu juga. Jadi kalau mandi wajib pun tak tahu, nak tanya rukun mandi wajib apa kat dia. Saya nak kahwin lah, ni ketak-ketak ni tak boleh lah, jangan buat lambat ni, saya kat semua dah buat dah, dia dudukkan nak kahwin ni. Tentu percaya tak macam ni punya orang masih ada dalam masyarakat Malaysia ni, yang mengaji agama daripada darjah 1 sekolah rendah sampai tingkatan 5 sekurang-kurangnya, sampai tingkatan 5 mengaji agama. Lepas tu masjid ni merata tempat masjid daripada Tikam Batu nak sampai Pekan Sungai Petani, berapa biji masjid tu ada. Yang masjid-masjid ni malam-malam ada duk mengajak fardu ain, mengajak macam-macam ni. Ada lagi orang tanya rukun mandi wajib, dia mandi dah bagi tadi. Tapi saya kata dekat tu naib kabir ni, saya kata betul kan ni, saya tajak buat cerita nak bagi saya gelar pagi ni. Dia kata betul ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau macam tu teruk sangatlah. Dia kata janganlah pergi cari hak macam ni sampai ba'is agama. Dia kata tak reti apa pasal agama. Ataupun dia kata yang singkat daripada mendirikan dengan hak perempuan itu. Jenis sampai tak tahu apa tanggungjawab dia nak jadi suami ni, apa tanggungjawab dia pun dia tak tahu. Tak mau macam tu. Ataupun ada tiada sebangsa dengan perempuan itu di dalam nasabnya. Ataupun yang kita sembang tadi ni, dari segi nasab keturunan orang baik-baik, hak ni sampai ekstrim baik, hak ni sampai ekstrim jahat, tak mau macam tu. Sabda Nabi SAW bermula mengkahwinkan perempuan itu, iaitu seperti dijadikan akan dia hamba. Bagi kahwin ni, anak kita, anak perempuan, kita bagi kahwin dengan satu orang lelaki, sama macam kita letak anak kita jadi hamba dia. Sebab bila dia kahwin aja, tukar je geran, tukar yang nama daripada bawah jagaan kita kepada bawah suami dia, habis. Kalau kita silap pilih orang, anak kita jadi hamba kepada orang yang jahil agama, lingkup dia. Berapa banyak dah budak perempuan ni yang daripada kecil pak hantar mengaji sekolah agama, tazkiyah lah, apa mengaji, nak makan bismillahirrahmanirrahim, apa semua bagus, sampai keluar depan rumah pun pakai telumbung, pakai tudung elok, menikah sama sedah, seminggu, sebulan, habis, tinggal. Hak daripada kecil pak dia duk hantar mengaji agama tu, sama sedah, tinggal habis. Pasal apa? Pasal boleh laki hak memusnahkan agama. Jenis laki terminator ni. Dia terminate habis segala pengajaran agama yang ada dalam diri budak tu. Maka dia ni terminator. Maka hendaklah menilik satu orang laki-laki kamu ke mana memindahkan akan anak perempuan ataupun saudaranya itu. Dia kata kita kena tilik tengok benda ni.
Kita nak bagi anak kita menikah dengan orang, nak bagi adik kita menikah dengan orang ni, tengok dulu, dia kata, tolong kilik benda ni. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mempersuamikan anaknya yang perempuan ataupun saudaranya yang perempuan dengan orang yang fasik, orang jahat, maka sesungguhnya telah memutuskan dia akan rahimnya. Kalau dia tahu jantan tu jahat, dia bagi juga anak dia saja putuskan silaturahim dia dengan anak dia. Saja nak bagi. Semata-mata kerana kaya, semata-mata kerana berharta, semata-mata kerana pangkat kedudukan besar, kita bi'tiyah anak perempuan kita nak jadi apa? Kita memutuskan silaturahim dengan dia. Yakni memutuskan dia akan kharabah keluarganya, dan haramlah atas barang siapa yang memutuskan dia akan rahimnya itu, akan syurga habis dia. Saja dia pelingkupkan anak dia. Maka telah berkata oleh seorang laki-laki bagi Hasan Al-Basri, telah meminang anaknya yang perempuan oleh beberapa jamaah. Satu orang main jumpa Hasan Al-Basri. Dia kata dekat Hasan Al-Basri ni, dia kata ramai orang duk main minang anak perempuan aku. Maka daripada siapakah aku bersuamikan akan dia? Dia tanya Hasan Al-Basri, satu ulama besar ni. Dia kata orang ramai duk main minang anak aku, sampai aku tak tahu nak bagi kat siapa anak aku ni. Dia tanya pendapat Hasan Al-Basri. Maka jawab dia, persuamikan olehmu dengan laki-laki yang takut Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan Al-Basri kata senang aja, hang tengok hak mana nampak beragama, takut kat Tuhan, yang itulah pilih buat menantu, dia kata. Maka berkata bahawa sesungguhnya jika ia kasih akan dia, nescaya memeliakan dia akan dia. Dan jika benci dia akan dia, nescaya tiada mengenang suatu kejahatan akan dia. Kalau betul-betul dia sayang dekat anak dia tak akan buat benda yang jahat kena kepada anak perempuan dia. Dia akan pilih orang lelaki yang baik untuk jadi suami pada anak perempuan dia. Dan ini suatu tanbih, dia kata, pada menyatakan qismun ataupun qisin, artinya giliran. Ini bagi orang yang menikah ramai, bini lebih pada seorang. Apabila ada bagi seorang laki-laki itu 2 isteri ataupun lebih, maka wajiblah atasnya menyamakan bermalam di antara segala isterinya itu. Kalau isteri ramai, pastikan giliran dijalan secara adil. Kerana sabda Nabi SAW, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma duna al-ukhra, wa fi lafzin akhar wa lam ya'dil bainahuma, jaa yaumal qiyamah ahadu syakkaihi ma'ilun. Maksudnya barang siapa ada baginya 2 isteri, maka cenderung ia akan salah satu daripada keduanya, tidak kepada lainnya. Nabi kata siapa berpoligami, ada 2 ataupun lebih isteri, dia duk cenderung kepada hak seorang aja, hak seorang lagi diabaikan. Ataupun dalam satu riwayat lain, padahal tiada ia berlaku adil. Memang terang-terang nampak dia tak berlaku adil. Rumah bini ni tidur 3 malam, bini ni 1 malam dia. Rumah bini ni 3 malam, bini ni 1 malam. Dia duk buat lagu tu. Dia terang-terang nampak dia tak berlaku adil. Yakni tiada ia menyamakan, yakni tidak adil dia antara keduanya itu. Nescaya datang dia pada hari kiamat, padahal salah satu daripada 2 pihak baunya cenderung. Cenderung ni maksudnya apa yang tadi dia kata, jaa yaumal qiyamah ahadu syaqqaihi ma'ilun, maksudnya hari kiamat esok dibangkitkan dia dalam keadaan bau dia ni meleweh. Dia jadi meleweh lagu tu. Wajah atas dunia dia tak adil, dia jadi meleweh bau lagu tu. Dan telah mengeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Hakim, barang siapa ada baginya 2 isteri, maka tiada menyamakan antara keduanya itu, dia tak berlaku adil kepada 2 isteri dia. Nescaya datang dia pada hari kiamat dan sebelah pihak baunya itu roboh dan gugur. Tu dia. Ini lagi teruk, bau jatuh, reban jatuh terus. Kalau sekiranya dia tak berlaku adil, nak menikah 2 orang fikir lebih banyak sikit. Fikir lebih banyak kali dia. Jadi dia main roboh bau ni lecet. Bermula yang kehendak dengan katanya cenderung itu, iaitu cenderung pada zahir. Dia kata yang kata tak berlaku adil antara 2 isteri ni ialah tak berlaku adil pada zahirnya. Maksudnya benda-benda yang berbentuk material, kebendaan, dia tak berlaku adil. Rumah bini ni dia beli apa nama Innova, Avanza, beli kan? Rumah bini tu bagi kakek sendiri misalnya. Yang ni tak adil, yang ni tak adil. Rumah bini ni anak ada seorang aja, beli Innova bagi. Rumah bini ni anak 7 orang, beli kakek bagi. Itu lagi teruk, tidak adil dia dalam pemberian ni, dia kata.
seperti bahawa dia lebihkan salah sesuatu daripada keduanya itu pada segala pekerjaan yang zahir. Benda yang zahir nampak ni dia tak adil. Giliran misalnya dia ni duduk seminggu, dia ni pergi sehari aja, tak boleh macam tu. Yang telah mengharamkan oleh syarak melebihkan padanya, tak boleh kita duk buat lebih kau ni kau orang kono, tak boleh. Tetapi tiada yang dikehendakinya itu kerana kasih hati dan cenderung, maka tiadalah wajib menyamakan kepada kasih hati dan cenderung hati pada sekalian isterinya itu. Tapi hati memang tak boleh sama. Hati memang tak boleh sama. Bini nombor 1 dengan bini nombor 2, hati memang tak boleh sama. Dia ada kadang-kadang walaupun bini nombor 2 bini muda, tapi hati dia cenderung bini nombor 1. Pasal apa? Pasal dia rasa silap nikah orang lagi. Ada juga tak? Manusia ni tuan-tuan, apa masalah yang tak ada kat manusia ni? Ada bini seorang, dia kata bini ni tak terpakai lah, leceh lah, silap lah, nikah dengan hang lah, apa perempuan tak puas hati nikah seorang lagi. Menikah seorang lagi, tu baru betul macam dia kata tu, ada keadaan nombor 2. Dia cabut lari balik rumah bini tua pula. Jadi cenderung hati kepada bini tua pula. Yang ni nikah dah dengan dia, dah jadi bini dia, tapi dia duk bagi lebih kepada bini nombor 1. Alasan dia duk bagi apa? Alasan dia kata pasal aku silap nikah dengan bini nombor 2 ni. Betul-betul aku sudah buat silap. Silap ke apakah, mesti berlaku adil. Tapi hati kalau cenderung kepada isteri nombor 1, cenderung hati itu tidak salah. Pasal apa? Pasal siapa pun termasuk Nabi SAW, dari segi cenderung hati ini berlaku kepada Nabi. Nabi isteri ramai duk ada, tapi hati Nabi cukup cenderung kepada Aisyah. Cukup cenderung kepada Aisyah sampai masa Nabi sakit. Nabi minta dekat Tuhan, minta, ya Allah, kalau sekiranya nak diakhiri hidup aku ni, biarlah aku berakhir di rumah Aisyah. Nabi kata cenderung hati. Tapi giliran Nabi berlaku adil. Tapi hati Nabi cenderung kepada Aisyah. Maka cenderung hati itu tidak salah. Dia kata, kerana yang demikian itu tiada masuk di bawah ikhtiar manusia. Yang ni luar, beyond our control. Dia kata di luar daripada kawalan kita. Ini soal hati ni, dia luar daripada kawalan kita. Dia nak main sayang, dia nak main kasih. Yang ni luar daripada kawalan kita. Kalau kita dah jadi sayang dekat dia, kita jadi tak apa sayang, kita tak boleh nak buat bagi sayang kat orang tak sayang, tak boleh nak buat bagi tak sayang kat orang sayang. Dia benda tu luar daripada kawalan kita, sendiri dia main. Maka benda ni dia kata tidak jadi salah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Ay lan tastati' an ta'dilu fi syahwatil qalbi wa mailin nafsi wa yatba'a dzalika tafawutu fil waqa. Maksudnya tiada kuasa kamu bahawa kamu samakan antara segala perempuan kamu itu. Dan jikalau sungguh-sungguh pelihara sekalipun, kamu tidak akan kuasa. Dia kata soal hati ni kita tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Dan cuma jangan bagi nampak pada zahir. Hati-hati saja. Kadang-kadang dengan anak, kita ada 3 orang anak. Seorang ni kita sayang terlebih sayang kat anak ni. Kira apa benda pun nak bagi kat anak ni, nak bagi yang lagi 2 orang macam mana? Kalau kita berlaku adil dari segi pemberian, tak apa. Kita sayang terlebih dekat anak ni, sayang terlebih itu hati, tak apa. Tapi jangan tunjuk pada zahir. Pada zahir tunjuk anak ni, kita tunjuk kita sayang terlebih, kita bagi macam-macam kat dia. Hak 2 orang lagi macam mana? Dia pun anak kita juga, beranak daripada kita juga. Dengan kerana kita pergi buat macam ni, anak 2 orang lagi dah sunggin hati. Anak 2 orang lagi dah bergaris hati. Anak 2 orang lagi dah kecil hati. Anak 2 orang lagi dah jadi tawang hati. Maka sebagai ibu bapa dan sebagai suami, dalam soal ni kena jaga-jaga. Hati tak apa, tapi jangan tunjuk secara zahir. Dia kata, yakni tiada kuasa kamu menyamakan di dalam kasih hati dan cenderung nafsu itu, dan mengikut akan dia yang demikian itu terlebih kurang di dalam soal jima' dan sebagainya. Serupa juga lah, dalam soal jima' pun dia akan berlaku terlebih kurang antara satu isteri dengan satu isteri. Dan lagi dia kata khabar Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi SAW membahagikan ia antara segala isterinya. Aisyah kata Nabi memang soal giliran isteri Nabi patuh, Nabi jaga. Maka menyamakan Nabi akan sekaliannya. Dan berkata ia, Nabi pernah berdoa, Nabi kata Allahumma hadza qismi fima amlik. Tu ada jatuh tu tuan-tuan tambah nah. Allahumma hadza qismi fima amlik
Fala talummuni, fala, ada perkataan fala, fa lam alif, fa lam alif. Fala talummuni fima tamlik wala amlik. Lagi satu tu, wala amlik, alif mim lam kaf, wala amlik. Maksudnya, wahai Tuhanku, inilah bahagiku pada barang yang aku miliki. Nabi minta doa dekat Tuhan, merayu dekat Tuhan. Nabi kata, inilah pembahagian yang aku boleh buat. Maka janganlah engkau seksa aku pada barang yang engkau miliki. Dan padahal tiada boleh aku miliki akan dia. Maksudnya soal hati. Nabi kata, hati ni Tuhan yang menentukan kita nak jadi suka kat siapa, tak suka kat siapa. Jadi kalau aku tak boleh nak berlaku adil dalam soal kasih sayang hati, aku minta ampun kepadamu, ya Allah. Tapi hak bagi nampak ni, bagi pemberian, bagi barang, bagi apa, aku akan berlaku adil, Nabi kata. Dan padahalnya tiada boleh aku miliki akan dia. Maka adalah yang diwajib menyamakan bermalam itu adalah atas segala isterinya. Adapun segala hambanya, maka tiada wajib atas penguluh menyamakan antara sekalian mereka itu. Tetapinya yang demikian itu sunat jua. Maka janganlah berdengki-dengki, setengah atas setengahnya. Dia kata dalam soal sayang hati ini kita tak boleh dengki. Dalam soal sayang hati ini kita tak boleh dengki, dia kata. Dan mustahaklah giliran itu akan perempuan yang sakit dan perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Walaupun isteri itu dalam haid, tapi kalau mai giliran dia juga. Tak kata dia kena haid seminggu, kita tak pergi rumah dia, salah. Dia dalam haid ke, dia dalam nifas ke, dia dalam apa ke, kita giliran dia, kita kena pergi kat dia. Itu agama kata menunjuk. Melainkan perempuan yang derhaka akan suaminya, maka tiada wajib giliran bagi dia. Ini kalau sekiranya dia cari pasal dengan lelaki dia derhaka, maka gugur giliran dia. Dia derhaka, dia maki hamun lelaki dia ke, ataupun dia buat benda yang tak elok kepada lelaki dia. Isteri nak buat 2 ke, nak buat 3 ke, tidak buat tak elok kat lelaki ni, maka gugur giliran dia. Pasal apa? Pasal perbuatan dia tu dianggap menderhaka kepada suami dia. Seperti dia buat apa? Seperti keluar dia daripada rumah dengan tiada minta izin suaminya. Suami hari ini giliran dia rumah bini nombor 1. Dia tahu lelaki dia tak balik rumah dia malam ni, dia cungkit pergi ke lain, pergi rombongan Pulau Tioman ke mana hala ni. Lelaki ni duk pulun, telefon mai di rumah, ring sampai melupas jari dah. Tak angkat ni apa jadi dia ni jadi susah hati. Duk tekan nombor handphone lagu tutup, tak buka. Jadi apalah jingga pergi ni. Takut jugalah tak lagi apa jadi, apa lagu mana apa semua. Abang kat bini dia kata, saat aku nak pergi tengok dia ni ada tak ada rumah, duk telefon tak angkat. Bini ni pun herot lah muka. Dia kata, giliak rumah saya sana ada buat akal lagu tak angkat telefon nak bagi abang pergi. Jadi pasal sebab kebanyakan orang yang menikah lebih daripada 1 ni, dia berakhir dengan berasa silap. Bukan kita kata salah perbuatan tu, pasal Nabi ada buat benda tu. Tapi hari ni punya orang kebanyakan yang terlajak menikah 2-3 ni kendian rasa silap. Hilap dah kau tu. Kendian yang rasa silap. Kalau dia boleh jaga bagi elok, dia tak rasa silap, dia buat satu benda yang mendapat pahala ekstra bagi dia. Dia macam tu. Orang kata apa, bila menikah lebih daripada 1 ni, tak bisa muhung pun kena belajar muhung. Jadi begitu. Kan? Isteri apa? Ramli kata, isteri pertama merajuk, pergi rumah isteri 2 apa boleh tak? Lah tidak anjik berang musuh. Kan? Jadi begitu kan? Dia tak jadi. Nabi menikah ramai tu, Nabi buat bagi jadi elok. Kita hari ni menikah ramai, dia tak jadi elok. Dia jadi bala bencana dia mana. Jadi lagu tu kan, ni yang dia tak mau. Jadi kalau nak beristeri lebih daripada 1, pastikan kita mengikut apa yang agama tunjuk. InsyaAllah dia jadi elok. Begitu dia kata. Ataupun dia kata ni, yang kata derhaka gugur giliran apa di rumah dia ni, seperti keluar daripada rumah dengan tiada izin suami, ataupun tiada membuka ia baginya akan pintu supaya masuk suaminya. Ada juga jenis gedebel lagu ni. Dia marah, maradang apa-apa semua, laki dia balik main, lagu duk Assalamualaikum tak jawab, lagu duk retuk sikit-sikit tak jawab, sampai terajang pintu bumbang-bumbang. Masuk tengok, dia duk tengok Akademi Pancasila dalam rumah, dia tak bully laki dia balik. Dia kata balik ke, aku ingat pergi mampu tahun mana dia kata lagu tu pula kat laki dia. Ini cari pasal kan. Tuan-tuan tahu tak, rumah tangga kalau jadi berkelahi lebih teruk daripada perkataan tu dia boleh sebut.
Lebih teruk daripada perkataan tu. Tu tadi tu ringan lah tu. Tu balik oleh mana? Dia datang balik juga. Aku ingat pergi mampu tahun lah. Tu ringan tu. Lagi teruk pada tu pula lah. Kalau jenis macam ni, pasal apa? Nabi SAW pernah mencerai satu isteri dia. Ada riwayat menceritakan. Pasal apa? Pasal bila Nabi balik ke rumah, Nabi ketuk pintu, dia tanya, Man anta? Salah seorang ni tanya, Man anta? Hang siapa? Nabi kata, Ana Muhammad. Aku Muhammad lah, suami hang. Dia tanya, Muhammad mana? Allah Subhanahu Wa Taala terus perintahkan Nabi suruh cerai bang bini. Pasal apa? Pasal itu menggambarkan akhlak buruk dia kepada Nabi pula lagi. Jadi betul. Kadang-kadang dia jadilah benda-benda ni, macam manusia ni tak terlepas daripada iblis, syaitan, duk main urung dan sebagainya. Kadang-kadang benda-benda macam ni mai. Jadi dia kata itu juga termasuk dalam derhaka yang menggugurkan giliran di rumah dia. Maka tiada membuka ia baginya, yang ni bagi suaminya, akan pintu supaya masuk suaminya. Tak mau buka pintu. Sampai kau ni kena duk ragas dinding masuk kot siling lah. Tu karut lah kata macam tu kan. Satu taman perumahan pakat duk tengok awak dia ni dia belajar komando apa. Kalau duk tengok duk panjat dinding rumah. Duk buka asbestos atas tu apa semua duk kurang lebih daripada tipis lagi duk. Dum kata bunyi jatuh pecah siling jatuh dalam rumah. Siapa lagu tu tak sah lah kan. Jadi karut begitu dia kata. Ataupun tiada ditamkinkan dirinya dengan tiada uzur. Dia tak menyediakan diri dia untuk suami dia, sedangkan dia tidak ada uzur apa. Suami ajak dia, jom malam ni kita bersama. Dia apa? Bersamamu hari Senin malam Selasa. Dia buat lagu tu dengan lelaki dia. Kacau. Bersama apa? Dia lah. Bersamamu tunggu hari Senin malam Selasa. Lelaki duk tengok muka dia ni dah buat melawak dengan aku ke, tak dah muka buat cengih. Jenis macam ni dia kata derhaka. Dan dia menggugurkan giliran kalau sekiranya isteri dia ada isteri lebih. Ataupun memanggil suaminya akan dia, maka istighal dengan hajat dirinya. Suami panggil dia, amai tamizat ni aku lemah belakang ni mai urut sikit. Maka dia istighal dengan hal diri dia, dia sibuk dengan hal diri dia. Dia kata tak senang ni dia kata ni duk buat facial muka ni. Lagu duk make up muka, duk apa, laki panggil mai lah saat ni. Tak senang. Lain masa duk buat lagu tu. Tu pun derhaka. Tak boleh. Orang perempuan ni dia kena available kepada suami dia. Dia kena available. Kalau dalam hadis Nabi SAW kata apa? Kalau sekiranya dia tengah duk bakar roti pun, isteri ni tengah duk bakar roti pun, suami dia pada masa tu main 3 suku. Dia nak tu juga. Roti nak hangus, nak untung kan, nak meletup dapur ke apa kan, dia punya pasal main settle suami dulu. Kalau nak ikutnya begitu. Tapi suami janganlah 3 suku. Kan suami ni janganlah, kalau tengok masa lah. Kawan tu tengah duduk kalut apa di dapur tu, anak nak pergi sekolah, nak balik asrama, duduk cerika baju anak nak balik apa, dia pun masa tu lah duduk main 3 suku, dia tak mau, dah cerdik lah sikit. Kan senang benda-benda lagu ni segala. Kadang-kadang lah ya Allah, manusia ni yang kata manusia, benda lagu tu boleh jadi pasal. Dia nak jadi pasal tu. Ataupun meminta ia akan talak. Ini pun jenis isteri derhaka. Jenis mulut ni kira lagu nak abang payah-payah pergi cari orang lain, cerai abang saya. Jenis mulut lagu ni. Kira jangan bagi jadi ada hal sikit, kalimah ni keluar. Memang duk simpan lah yang ni duk dalam bukit Aceh. Jangan nak keluar bila-bila masa. Apa hal pun. Tak apalah, saya ni tak elok, pergi cari hak elok pada saya lah. Pergi menikah lain lah, cerai abang lah saya ni. Mulut ni duk kira cerai abang saya ni, cerai kau ni. Kata tak apa, aku cerai teriak pula. Teriak. Hak jenis mulut duk minta suruh cerai ni, ini derhaka suami. Kalau suami jahat, itu satu bab lain. Suami jahat, jenis suami jahat ada ramai hak macam ni pun kan. Jahat. Boleh duit gaji habis dengan judi, habis duit gaji, dapat duit gaji habis dengan pergi belanja dengan perempuan Indonesia kerja kelang mana lah. Jenis jahat ni. Boleh duit gaji, dia tak ada keutamaan duit gaji untuk anak bini di rumah, dia pergi belanja tempat yang tak betul. Bila balik main di rumah ni, balik tak ada duit. Bila isteri kata abang ni anak apa, marah. Hang ajak anak-anak bagi belanja kuat apa, bini kata belanja kuat apa, yang ni duit iuran tuition dia. Bini kata tu usah duk tuition apa, aku dulu pun mengaji tak ada tuition apa, jadi pula juga. Dia duk sembang lagu tu. Jahat lah, yang tu jahat lah.
Yang tu jahat lah. Jadi bini kata apa? Bang ni jangan lagi betul anak oleh semua competition. Anak oleh, anak kita. Lu kira anak oleh apa? Jahat. Ada jenis macam ni ada. Bini dia kata susah lah cakap dengan abang ni, dia pang bagi sedikit dia mimpi. Jahat lah. Yang ni jahat. Macam ni punya jahat, dia ada jalan dia lah. Dia ada cara dia. Kalau orang perempuan pergi bertindak kerana laki jahat macam ni, suami jahat macam ni, orang perempuan pergi bertindak mengatur supaya berlaku perceraian, itu orang perempuan tak salah. Islam bukan zalim. Bukan nak buat naya orang perempuan apa tak. Islam tak zalim. Tapi syarat memang jahat sungguh. Tapi kena patuh. Dia punya prosedur dia apa semua kena patuh lah. Bila dah kena demam macam tu, berdarah mulut ke apa ke, pergi klinik, ambil report doktor tulis sahkan kata kena pukul, pergi balai polis buat report, lepas tu sekali pergi pejabat tadi, filekan satu tuntutan cerai dan sebagainya, masa mahkamah bersidang, kemukakan bukti-bukti laporan doktor, report polis apa semua, kemukakan. Bagi kena jalan. Semua kena tengok. Mahkamah Islam tidak akan membiarkan mana-mana orang dizalimi oleh sesiapa. Maka elok kalau itu yang dia nak, perceraian yang dia nak, pasti dia tak tahan dengan deraan, maka dia bercerai, tidak dianggap dia derhaka suami dia. Ini Islam dia cukup cantiknya. Dia tak buat nanya siapa-siapa. Maka manakala keluar suatu daripada segala yang tersebut itu daripada pihak perempuan, jikalau satu lahzah sekalipun, tu hak dia sebut contoh banyak-banyak tadi ni, hak boleh dianggap derhaka yang guguk giliran tadi ni, yang kata sampai tak minta izin suami nak pergi mana pun, laki balik tak mau buka pintu rumah, ataupun laki ajak bersama, dia kata bersamaku, apa hak jenis macam-macam ni tadi ni, suami apa pun dia duk buat tak heran dan sebagainya. Hak jenis macam-macam ni kalau sekiranya dia buat walaupun satu lahzah, satu ketika yang dia buat, dia sudah dianggap sebagai derhaka kepada suami dia. Derhaka suami, derhaka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nescaya tiada mustahak ia akan nafkah pada hari itu dan pakaian dan pada fasal itu, dan demikianlah lagi gilirannya. Dia kata kalau dia buat macam tu, nafkah hari itu suami tak payah tanggung, giliran dia pun gugur begitu saja. Ya, wallahu a'lam. Lepas ini dia masuk, ini suatu tanbih pada menyatakan tahajud dan tasyamun telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani pada Nabi SAW bahawa sesungguhnya bersabda Nabi, tiada halal bagi seorang muslim meninggalkan dia akan bertutur dengan seorang muslim yang lain itu lebih daripada 3 hari. InsyaAllah. Harus kata harus hukum melacur dalam keadaan darurat untuk nak menjaga anak. Tak haruslah, tak payah tanya lagi. Tak harus. Dia Islam tuan-tuan, dia nak sampai ke keadaan yang dianggap darurat tu dalam Islam. Dia kira kalau tak buat mati, baru darurat. Kita nak define, kita nak mendefinisikan keadaan itu sebagai darurat. Islam bukan senang. Kita senang-senang nak kata darurat dah. Islam kalau kita nak kata keadaan itu darurat, syarat dia mesti kalau kita tak buat mati. Kita naik kapal terbang crash, na'udzubillah, ni jadi contoh, jatuh tengah padang pasir kan, jatuh tang mana, apa pun tak ada tempat tu. Kita nak hidup. Jadi dalam keadaan yang macam tu, diharuskan kita makan benda-benda yang sebelumnya diharamkan. Dalam keadaan tu, kalau tak makan, pendek kata mati. Jadi kita makan tu untuk nak lapik supaya kita boleh sambung hidup. Dan syarat dia bila kita makan, kita kena bergerak. Bila makan dapat tenaga, bergerak. Dengan harapan mudah-mudahan tempat yang kita pergi ke depan tu ada makanan halal untuk kita. Ya, jadi dalam keadaan yang macam tu, apa pun tak ada, nak makan apa, padang pasir semata-mata. Tengok telinga kawan kita yang sama naik kapal terbang jatuh ni, tengok telinga dia nampak lagu kopok lagu apa, habis makan mayat kawan ni, hukum asal dia haram. Makan mayat ni haram. Tapi dalam keadaan darurat, kalau kita tak makan, memungkinkan kita mati kebuluran. Makan tu harus, bukan halal, harus. Dia beza, bukan halal. Benda haram tak boleh dihalalkan, tetapi benda haram dalam situasi darurat dia diharam.